Stesen minyak Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib Sendirian Berhad, Cawangan Delima, kini mula beroperasi. Majlis pembukaan semula stesen minyak tersebut telah ditutup sejak Ogos 2024 bagi memberi laluan kepada kerja pengubahsuaian. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Taib. Reka bentuk dan fasiliti stesen yang dinaik taraf di Hasrat dapat memberi pengalaman baharu melalui perkhidmatan pelanggan yang lebih efisien dan selesa. Kita melancarkan Hari Berkarih Yayasan Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi tahun 2025. Hari Berkarih Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah 2025 diadakan sebagai sokongan kepada para pengusaha tempatan, khususnya usahawan Berkarih Yayasan UBY dalam mengukuhkan portfolio perniagaan dan meluaskan rangkaian pemasaran produk. Pelancarannya diadakan di Kompleks Yayasan di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi Jawatan Kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. 21 UBY dari Program Bantuan Modal Perusahaan atau Perniagaan di bawah skim pembiayaan kebajikan yayasan menyertai aktiviti jualan. Acara dibukakan kepada orang ramai sehingga 30 November ini bermula pukul 4 petang hingga 9 malam. Negara mahu melihat lebih banyak syarikat tempatan berkembang dalam pembekalan rantai nilai, berinovasi dan mengadakan rakan kongsi dengan para pemain industri lebih besar bukan sahaja dalam menyediakan permintaan domestik tetapi juga bersaing secara global. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menyatakan perkara tersebut semasa melancarkan Enterprise Growth Connect EGC 2025. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid yang juga Timbalan Pengerusi Bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei juga menggariskan pada masa yang sama negara juga mengiktiraf peranan penting pelaburan langsung asing FDI dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam membentuk lanskap ekonomi Brunei. Di bawah tema memperkasa penyertaan tempatan, acara sehari itu mengumpulkan lebih 500 peserta termasuk para pengusaha mikro, kecil dan sederhana dan 28 rakan kongsi di pelbagai agensi dan industri dengan lebih 140 peluang perniagaan bertujuan mengukuhkan rantai bekalan dan ekosistem perusahaan tempatan. Kementerian Keuangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura dan Singapore Food Agency SFA akan melaksanakan kajian kebolehlatsanaan bersama bagi penubuhan sebuah zon makanan agri-teknologi Brunei Singapura ATFZ. ATFZ merupakan salah satu usaha strategik di bawah memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Antaranya bertujuan meningkatkan kedaya tahanan bekalan makanan, memudah cara pelaburan bernilai tinggi dalam sektor agri makanan serta menjadikan negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura sebagai peneraju dalam pengeluaran agri makanan yang mampan dan berasaskan teknologi di rantau ini. ATFZ dijangka dapat menyokong pembangunan ekosistem agri makanan yang berdaya saing bagi penghasilan, pemprosesan dan pengeksportan produk makanan berkualiti tinggi ke pasaran serantau dan antarabangsa. Pelaksanaan kajian bersama akan melibatkan agensi-agensi berkepentingan termasuk Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Autoriti Makanan Brunei Darussalam. Dasar pelancongan yang berkesan perlulah berasaskan kepada pandangan yang dipacu oleh data bagi menyokong perancangan strategi, penyelarasan dan membuat keputusan. Setiausaha tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyentuh perkara itu semasa menghadiri Bengkel Pelancongan Serantau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB.
Daeng Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab turut menjelaskan penggunaan petunjuk pengukur bukan sahaja mengukuhkan rangka kerja peraturan bagi melindungi kemerosotan alam sekitar, malah menekankan nilai sebenar kemampanan sosial, memperkasa ekonomi dan memelihara warisan budaya. Bengkel selama 2 hari itu diisi dengan dialog serta sesi kongsi sama berkaitan dimensi ekonomi, sosial dan alam sekitar bagi kemampanan pelancongan. Mercu tanda sejarah dan kebudayaan negara Brunei Darussalam antara yang menjadi tarikan pelancong yang berkunjung ke negara ini. Baru-baru ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama syarikat penerbangan dan agensi pelancongan tempatan menganjurkan 2 lawatan suai kenal untuk ejen pelancongan dari Thailand dan Vietnam. Ia merupakan sebagai sebahagian daripada usaha berterusan pihak berkenaan melihat negara Brunei Darussalam terus kukuh dalam pasaran pelancongan di Asia Tenggara. Sebagai mewakili pemain industri, rombongan Vietnam dan Thailand mengadakan lawatan beberapa tempat menarik di negara ini. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI bagi bulan September 2025. Indeks ini adalah berdasarkan kaji selidik ke atas kira-kira 500 buah perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar. Indeks utama BSI menunjukkan keadaan perniagaan yang sedikit pesimistik berbanding bulan sebelumnya. Bagaimanapun, kebanyakan perniagaan melaporkan keadaan yang hampir sama seperti bulan sebelumnya, menandakan tahap perniagaan yang stabil. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada sentimen optimistik termasuk faktor bermusim, antaranya berakhirnya tempoh cuti persekolahan dan permulaan musim peperiksaan. Indeks bagi 1 bulan kehadapan juga kekal secara keseluruhan dengan kebanyakan perniagaan masih kekal sedikit pesimistik terhadap prospek keadaan perniagaan pada bulan Oktober. Subindeks pelaburan pula menunjukkan jangkaan peningkatan aktiviti pelaburan berbanding bulan sebelumnya. Subindeks pengambilan pekerja kekal stabil. Subindeks kos perniagaan seterusnya menunjukkan sedikit peningkatan kos dengan jangkaan peningkatan selanjutnya pada bulan berikutnya. Maklumat lanjut dari laman sesawang BDCB atau akaun Instagram BDCB. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB komited untuk memberikan perkhidmatan yang selesa bagi setiap pelanggan dengan membuat pelaburan berterusan dalam reka bentuk kabin, memperbaiki produk dan perkhidmatannya. Dengan komitmen tersebut, RB dianugerahkan 2026 Apex 4-Star Major Airline dan anugerah keselesaan tempat duduk terbaik Apex 2026 untuk Asia Timur. Pikturafan tersebut mencerminkan usaha RB untuk mencapai kecemerlangan, malah kerja berpasukan yang menentukan perjalanan syarikat penerbangan negara. Pop-up market khas bertujuan menyokong dan memperkasa para pengusaha tempatan dianjurkan oleh BSP Cares dengan kerjasama Pertubuhan Pertiwi. Berlangsung di Kelab Rekreasi Brunei Shell di Seria, acara tersebut menyediakan platform bagi para wanita, termasuk ibu tunggal, untuk mempromosi perusahaan mereka. Acara menawarkan pelbagai produk tempatan berkualiti tinggi, termasuk makanan tradisi dan kraft tangan. Di samping itu, acara juga disertai kedua-dua badan penganjur bagi menyokong inklusiviti ekonomi dan meraihkan bakat bagi masyarakat di daerah berlain. Majlis Perundingan Kampung MPK Lumut 2 dengan kerjasama MPK Sungai Liang, MPK Lumut 1 dan Majlis Perundingan Rancangan Perumahan Negara Kawasan 1, 2 dan 3 menganjurkan Pesta Pantai Lumut 2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah berlait. Pesta merupakan acara tahunan sebagai sebahagian usaha memperkasa kegiatan MPK Lumut 2 di samping memberi peluang kepada pengusaha kecil dan sederhana untuk meraih pendapatan sampingan.
Dayang touchless auto car wash terus berkembang dalam sektor perkhidmatan otomotif tempatan. Syarikat ini mula beroperasi pada tahun 2022 di Tanjung Bunut dan pada Ogos tahun ini telah membuka satu lagi cawangannya di Tunku Ling menawarkan perkhidmatan cucian kereta moden tanpa sentuhan touchless car wash. Menurut Dayang Nur Humaira binti Haji Norihwan, penasihat khidmat pelanggan di Dayang Touchless Auto Car Wash, sambutan pelanggan sangat positif. Alhamdulillah, sambutan para pelanggan sangat-sangat positif lah. Kalau bagi kami, pasalnya sambutan pelanggan itu, pasal pelanggan pun suka dengan kami punya servis, terutama sekali yang kanak-kanak. Syarikat ini menawarkan cuci kereta berkonsepkan pandu lalu menggunakan teknologi moden dan serta menjual produk penjagaan kereta. Harga bermula dari $10 Brunei untuk cucian luaran lengkap dengan wax dan tire shine, manakala tambahan cucian dalaman dikenakan $4 Brunei. Bagi kenderaan besar seperti van, caj penuh adalah $20 Brunei. Dan touchless auto car wash kini mempunyai 2 cawangan dengan 13 orang pekerja, 5 daripadanya warga tempatan. Cabaran utama perniagaan ini adalah cuaca, terutamanya ketika hujan. Cabaran utama kami adalah cuaca lah selalunya, terutama sekali masa hujan lah. Masa hujan itu ada sedikit terjejas pulang tu jua. Tapi Alhamdulillah jua orang Brunei ni, walaupun cuaca, ada juga yang mengambil kesempatan untuk buat vacuum, interior cleaning. Dari sanalah kami mengambil income atau masa-masa hujan. Selain menjana ekonomi melalui perniagaan, Dayang Touchless Auto Car Wash turut memberi sumbangan kepada masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan kepada anak muda tempatan.